adik, saudara, kan, kasih dulu bang, kau bekas tunang marin tak jadi, telefon, minta semua balik. Anak-anak kita minta semua balik. Ini tugas besar demi agama, bangsa dan negara. Dan saya akan pulang hari Jumaat, saya pergi Bukit Aman. Kalau saya kena tangkaplah. Saya selalu pesan dengan kawan-kawan, pesan dengan ribuan yang berada di luar melalui media sosial. Saya kata apa? Mereka mungkin boleh tangkap Cikgu Bat kalau seorang. Mereka mungkin boleh bicarakan kalau orang yang ikut saya terus bercakap ini ada 20-30 orang. Tapi kalau jutaan kita bangkit bercakap dengan berani menyatakan sikap, tidak akan ada mahkamah yang muat bicarakan kita, tidak akan ada penjara yang muat untuk menangkap dan memenjarakan kita. Kerana bagi kita umat Islam, tujuan hidup kita bukan dunia. Dunia ini perjalanan, dunia ini penjara. Kita kejar kehidupan selepas kematian. Teguhkan hati, usaha kerja, jumpa semua orang sebanyak mungkin, hampiri sahabat-sahabat UMNO Barisan Nasional, sampaikan salam saya, sampaikan berita ini kepada mereka. Mereka tak berani keluar UMNO, tak ada masalah. Kita bukan nak minta 3-5 undi daripada dia, kita minta seorang satu saja. Pangkah dengan yakin petak nombor 2 untuk memastikan negara ini dikembalikan sebaiknya di track asal negara Malaysia. Boleh ke tak boleh? Boleh. Kalau dah boleh, saudara, saya minta diri. Sekian saja, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Okey Ustaz. Ustaz apa ni Ustaz? Terima kasih cikgu. Cikgu telah mari. Dia mengajar kepada kita semua supaya kita membuat keputusan yang tepat. Kerana apa yang telah dinyatakan oleh beliau sebentar tadi, negara kita berada di hujung tanduk, dalam keadaan yang cukup parah, yang memerlukan proses pertukaran kerajaan yang baru, insya-Allah. Dan insya-Allah sekiranya calon kita boleh naik ke parlimen setelah ditabar sebagai ahli parlimen pada 2 hari bulan 12 ni, ia merupakan bakal PM kita, insya-Allah. Itu yang kita akan usahakan. Kita nak tukar kerajaan yang ada ni, sebabnya terus lajuklah. Maka kerja kita balik pakat ramai-ramai, seperti mana yang telah diajar oleh cikgu tadi, kita buat kerja kita, insya-Allah. Dan seterusnya, untuk tidak melengahkan masa, saya dengan segala hormatnya mempersilakan penceramah kita yang seterusnya, Al-Fadil Ustaz Syukri Omar, Pengarah Pilihan Raya Dewan Pemuda Malaysia. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Takbir. Ustaz, Pemuda Malaysia tadi kena ban first time. Kena ban sebab isu politik. Dah selalu ban sebab isu Palestin. Okey, faham. Cuma politik kena ban tak betul. Kita dah kat Pemuda Kaslam. Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم أرنا حق حقا وارزقنا اتباعه
وأرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا والحمد لله رب العالمين. وقال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كي لا يكون دولة بين أغنياء. Sadaqallahul Azim. Maksudnya agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya sahaja di antara kamu. Surah Al-Hashr ayat yang ke-7. Amma ba'du. Terima kasih pengurusi majlis, kepimpinan di peringkat cawangan, seterusnya hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Sihat ke orang kemasik? Oh, nampak lembek dah belajar dengan cikgu panjang tak di kelas. Cikgu hok tadi boleh belajar molek. Jangan cikgu hok seorang lagi. Dia ada cikgu dengan anak murid seorang lagi hok sesak tu. Nah, cikgu tadi boleh ambil fakta-fakta, data-data yang dibentangkan yang sangat membimbangkan kita semua. Bukan saja membimbangkan rakyat, tetapi membimbangkan penjawat-penjawat awam bahawa sekiranya berterusan pemerintahan hari ini dikuasai oleh PH, DAP dan BN, mereka akan merosakkan pilar tiang utama bagi negara ini. Saudara-saudari, hari ini saya nak sebut 5 perkara. Pertama, kerajaan hari ini gagal menghormati semangat federalisme. Kerana mereka gagal menghormati semangat federalisme, mereka tidak layak untuk berkuasa bahkan memerintah. Mereka mengetepikan hak orang yang berhak dan mereka menzalimi orang-orang yang lemah. Saudara-saudari, dalam mukaddimah tadi saya baca sepotong ayat perintah Allah bahawa harta kekayaan atas muka bumi ini tidak boleh hanya beredar di kalangan orang-orang kaya. Allah memerintahkan pengagihan yang saksama. Dan pengagihan yang saksama ini, kita orang Islam belajar kaedah di dalam zakat. Nah, pakat bayar zakat belaka. Bila bayar zakat, amil zakat, mereka yang bertanggungjawab mengurus zakat, mereka akan mengagihkan zakat ini kepada orang setempat. Betul tak? Orang bayar zakat di Terengganu, bukan orang Selangor dapat manfaat. Nah, tapi orang Terengganu lah yang dapat manfaat. Begitu juga saya nak tekan berkaitan hasil mahsul dalam negeri. Yang sepatut mendapat manfaat bagi hasil mahsul dalam negeri ini, paling utamanya adalah rakyatnya. Terengganu banyak hasil mahsul. Petroleum menjadi hasil mahsul kemakmuran bagi negeri Terengganu. Sepatutnya royalti ini diberikan kepada kerajaan negeri dan dipulangkan, dikembalikan semula pada rakyat. Ini penggal yang kedua PAH memerintah Terengganu. Pada penggal pertama 2018 sampai 2023, saya kira begitu banyak inisiatif yang diberikan semula kepada rakyat. Yang kerajaan sebelum itu tak bagi. Tapi bila PAS mengata, kita pastikan hasil yang dapat dikembalikan pada rakyat. Kerana bila rakyat dapat
kemakmuran daripada hasil negeri, akhirnya mereka mempunyai lebihan wang untuk berbelanja. Dengan rakyat ada lebihan wang untuk berbelanja, akan berlakulah perkembangan ekonomi dengan baik. Nah, kerana teori ekonomi ni, makin banyak orang berbelanja di satu tempat, makin makmur ekonomi di tempat itu. Tapi kalau hari ni rakyat nak buat tubik duit, nak belanja pun tak ada. Duit tak cukup. Nak beli barang keperluan tak ada. Saya tak tahu orang Kemasik ni. Tapi saya duduk di Shah Alam. Saya yang di Petua Pah Shah Alam. Nah, turun pergi bertemu orang miskin bandar, yang mereka miskin ni tak ada benda nak makan. Orang Kemasik ni dia nak makan ikan, dia pergi ke laut dah barangkali. Orang kampung ada belakang rumah boleh pera-pera ayam. Nah, 2-3 ekor pera itik, tanah sayur. Main di bandar, duduk di flat, nak pera ayam, nak bubuh mana? Nah, maka orang hak miskin bandar hari ni terdesak, susah, bahkan sangat mencengkam mereka untuk meneruskan kehidupan. Kerana itu hakikat ekonomi dalam negara pada hari ini sangat berada dalam kedudukan yang lemah hakikatnya. Rakyat nak meneruskan, nak survive, nak terus melangsungkan kehidupannya sangat mencabar. Mereka boleh buat dalam parlimen sebut indeks ni, kajian begini, ekonomi bertambah baik, inflasi, kadar inflasi turun. Tetapi kalau mereka duduk, turun, berpijak di bumi nyata, bertemu dengan rakyat, mereka boleh mendengar di telinga mereka luahan dan keluhan rakyat yang semakin hari semakin susah. Dan hari ini keadaan ini berlaku kerana amanah ini berada di tangan orang yang tidak layak. Kerana itu PRK Kemamang ini mesti menjadi referendum. Mesti diambil ruang untuk menunjukkan bantahan. Rakyat mesti mengundi PAS sebagai sebuah bantahan kepada bentuk pemerintahan yang dilakukan kerajaan yang zalim pada hari ini. Tuan-tuan, zaman kita Perikatan Nasional jadi kerajaan, berjuta orang pun live di TikTok, PH boleh ceramah pun di TikTok, kita tak pernah remove live dia. Betul tak? Kalau ada kerajaan yang memperjuangkan hak bersuara, yang tak larang pun hak bersuara, kita bukti sewaktu kita pernah memerintah kerajaan persekutuan. Hari ni baru tadi kawan saya Sufi ni beritahu live TikTok yang dibuat di Pemuda PAH Malaysia, dirimu serta-merta, di-ban. Menunjukkan semakin hari semakin kebebasan bersuara itu dicengkam pada rakyat. Metodologi dan cara ni mereka belajar daripada mana? Mereka belajar daripada Singapura. Dan mereka akan melakukan perkara yang sama, taktik yang sama, teknik yang sama selama mana mereka berkuasa. Dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, apabila agihan kekayaan negara ini tidak diagihkan dengan adil, 4 buah negeri dinafikan hak mereka, State Government 4, SG4. 4 buah negeri ini yang majoritinya orang Melayu Islam. 4 buah negeri ini dinafikan hak mereka. Sepatutnya mereka mendapat royalty, ada yang sepatutnya mendapat bantuan yang berhak, tapi hari ini dinafikan hak mereka, dibiarkan kerana
empat buah negeri ini memilih untuk menyokong pembangkang. Mereka mengkhianati mandat rakyat dan mereka tak hormat pada mandat rakyat. Sepatutnya kena hormat mandat rakyat yang diberikan kepada empat buah negeri ini. Dan pertukan mesti disalurkan kepada kerajaan yang memerintah empat buah negeri ini, bukan disalurkan melalui agensi-agensi JPP dan sebagainya. Suatu kita ngatoh kita tak buat kerja tu, mereka dapat pertukan walaupun mereka pembangkang. Hari ini pembangkang tak diberi pertukan kerana kita hormat mandat rakyat, rakyat pilih mereka, dan kita tahu pertukan yang kita berikan akan kembali pada rakyat, maka kita beri semua ahli parlimen pertukan. Tetapi berbeza pada hari ini, mereka tak beri pertukan pada ahli parlimen pembangkang, kerana bagi mereka dengan beri pertukan kepada ahli parlimen pembangkang yang melawan mereka, hakikatnya tidak membantu kerajaan yang ada pada hari ini. Akhirnya ke mana duit itu disalurkan? Akhirnya akan berlaku ketirisan. Duit disalurkan pada tempat yang tidak perlu. Jadi kerajaan ni dia kena tahu prioriti dia. Nah, macam kita duduk rumah, kita ketua keluarga, kita tahu keperluan apa nombor satu. Nombor satu keperluan tempat berlindung, rumah. Maka ketua keluarga dia fikir, nak sewa rumah ke nak beli rumah. Daripada duit gaji, dia bagi untuk bayar rumah. Daripada duit gaji, dia bayar, dia fikir untuk membeli keperluan di dalam rumah. Ni seorang ketua keluarga, dia fikir, dia tahu apa keperluan. Dan hari ini, kerajaan hari ini dia tak tahu mana keperluan yang perlu diletak di atas dan dikemudiankan. Kalau pekah ni ada barang hajiat, tahsiniyat, daruriyat, barang hak paling utama, menyempurnakan hak utama, dan barang hak sekadar untuk buat comel. Tapi hari ini kerajaan dia tak tahu di mana keperluan. Akhirnya yang mendapat kesan disebabkan kebodohan mereka mentadbir adalah rakyat yang merasa susah. Hak dia tahu nak tarik subsidi, dia nak buat subsidi bersasar. Kalau subsidi bersasar itu tepat kepada golongan yang dituju, baguslah. Tetapi dia kena sedar, kesan subsidi ni adalah kesan ekonomi. Kerana kerajaan hari ni juga dia buat musuh dengan orang-orang kaya. Kenapa nak beri subsidi? Dia tak tahu dengan subsidi itu membantu peniaga-peniaga untuk terus bergerak jauh, menyebabkan peniaga-peniaga boleh terus mengoperasikan kilang-kilang mereka. Yang kilang-kilang itu majoritinya adalah orang Melayu bumi putera yang duk bekerja. Disebabkan mereka tarik subsidi, kos meningkat. Bila kos meningkat, akhirnya kilang terpaksa tutup. Apabila kilang terpaksa tutup, siapa yang terkesan? Rakyat. Ni dia tak mikir dari sudut ekonomi. Dia tak ada kepala otak ekonomi tu. Sebab tu akhirnya, bila kita serahkan kepada orang bodoh menguasai urusan kita, akhirnya yang terbebang adalah kita. Sebab tu referendum pertama, rakyat Kemaman seluruhnya mesti mengundi Parti Islam Malaysia PAS pada 2 Disember ini. Kedua, bila kita nak pilih pemimpin, kena pilih pemimpin yang telah terbukti prestasinya kepada rakyat. Dan itu ada pada Dr. Sam, yang telah terbukti penggal kedua mentadbir negeri Terengganu, meletakkan kemakmuran kepada kehidupan rakyat sebagai tumpuan yang paling utama baginya, sehingga mewujudkan pelbagai inisiatif yang tuan-tuan puan-puan sendiri boleh sebut, air raya lah, macam-macam hak disedia.
Artinya pada minda kerajaan negeri Terengganu yang dipimpin PAH ini, satu perkara yang paling penting bagi pemimpin-pemimpin ni, mereka berfikir apa yang boleh mereka buat untuk bantu rakyat. Tapi apa yang ada dalam pemikiran kerajaan hari ini, mereka fikir apa yang mereka boleh buat untuk bantu kroni-kroni mereka. Yang akhirnya kesan itu kembali kepada rakyat. Sebab tu saya sebut yang kedua, penting tuan-tuan perempuan, pilih pemimpin yang telah terbukti prestasi dan kecemerlangan serta integritinya. Dan yang ketiga, saya nak sebut bahawa signal DPRK Kemaman ini sangat penting. Kenapa saya sebut penting? Kerana apa yang dibuat oleh rakyat Kemaman hari ini, siapa yang mereka pangkah, undi mana yang meningkat, itu menjadi ukuran gelombang rakyat tidak berpuas hati kepada kerajaan yang akan menjadikan kerajaan pada hari ini berubah. Sebab itu harapan kita besar. Tuan-tuan kena pastikan ada kawan-kawan UMNO pujuk dia. Kena undi PAH kali ni. Kena tunjukkan bahawa kamu, sebab di bawah sana ramai orang-orang UMNO yang hakikatnya tak setuju dengan penggabungan bersama DAP yang mendominasi kerajaan pada hari ini. Ramai orang UMNO tak setuju. Kena suruh mereka buat undi protes. Kena ingatkan mereka, kalau undi lagi BN, berarti kamu mahu mengekalkan DAP memerintah negara ini yang menjadi kerusi yang mendominasi di dalam parlimen kerajaan. Sebab tu tuan-tuan perempuan, ketiga undi ini mesti memberi signal menolak kerajaan perpaduan madani yang ada pada hari ini. Dan mudah-mudahan gelombang dan sinar itu membawa sinar baru bukan sahaja di Kemaman, tetapi insya-Allah di Malaysia. Dan yang keempat, saya nak beritahu bahawa pengundi-pengundi muda kena keluar mengundi beramai-ramai. Kerajaan hari ini khianat pada pengundi muda, menzalimi pengundi muda, memberikan pelbagai tuduhan jahat kepada pengundi muda kerana semata-mata pengundi muda memilih mengundi Perikatan Nasional dan PAS. Mereka merendahkan martabat, merendahkan darjat, merendahkan IQ pengundi muda semata-mata kerana pengundi muda tidak bersama dengan mereka. Dan gelombang perubahan ini mesti berlangsung. Dan siapa yang akan merubah? Itulah anak muda. Sebagaimana anak muda Al-Kahfi membuat perubahan, kalian juga adalah penentu perubahan untuk negara ini bergerak ke arah yang lebih baik. Kelima, saya nak sebut yang kelima, tuan-tuan perempuan, Kemaman ini menjadi penanda aras yang paling penting. Kerana menteri besar, sebab ada orang marah, dia kata menteri besar dah jadi menteri besar Terengganu, tiba-tiba tan di parlimen, dia kata. Sedangkan menteri besar PH tu belaka tan di parlimen. Menteri besar PH, menteri besar Selangor, menteri besar Negeri Sembilan, ketua menteri Pulau Pinang, bahkan ada menteri pertahanan, dia juga tan lindung. Tak cukup dia tan dia dua-dua. Tok Ahmad bahan dua sekali. Jadi apa salah hari ni kita nak hantar Dr. Samsuri ke parlimen? Kerana yang kelima saya nak sebut ini, Dr. Samsuri mewakili menteri besar 4 buah negeri SG4 yang akan berada di Dewan Rakyat membela perjuangan menteri besar yang ada di luar sana. Dialah akan menjadi suara bagi Kelantan,
Suara bagi Menteri Besar Terengganu, suara Menteri Besar Kelantan, suara Menteri Besar Perlis. Dan dialah ia akan memastikan perbahasan dasar tidak berlaku lagi. Ketidakadilan, penipuan. Hari ni kalau dalam parlimen mereka kata macam-macam ke Sanusi. Sedap dia kata ke Sanusi sebab Sanusi tak ada dalam parlimen, tak boleh jawab. Puak ni jenis kata ke orang tak ada depan dia. Nak kata-kata orang depan dia baru boleh jawab. Lepas tu kalau orang nak jawab, masa dah habis ya, masa dah habis. Korok kering dia. Nah. Jadi hadirin dirahmati Allah, kerana itu yang kelima ini saya nak sebut, Dr. Sam akan mewakili Menteri Besar 4 buah negeri untuk bercakap di Dewan Rakyat. Memberitahu bagaimana ketua-ketua negeri hari ini melihat ketidakadilan yang dibuat oleh kerajaan dalam agihan harta ataupun hasil daripada negeri yang sepatutnya dikembalikan kepada rakyat tetapi tidak dikembalikan kepada rakyat. Batu 5 perkara ini menjadi penanda perkara yang paling penting. Sebagai asas, rakyat Kemaman mesti teruskan momentum mengundi Parti Islam Malaysia PAS, dan mereka UMNO, orang-orang UMNO kena undi PAS pada kali ini supaya mandat mereka tidak dikhianati, supaya amanah mereka tidak dikhianati. Mereka kena pilih PAS. Sebab parti yang betul jaga amanah ni PAS. Beri parti mana pun dia bercakap saja, dia tak jaga dengan baik amanah. Sebelum dia jadi kerajaan, dia nak buat macam-macam. Tuan-tuan tengok manifesto PH. Sebelum jadi kerajaan, nak beri pertukaran pada semua ahli parlimen. Tu manifesto dia. Menjamin kebebasan bersuara. Terjamin ke kebebasan bersuara? Dalam ramai-ramai orang, selepas pilihan raya ke-15, saya orang pertama yang dipanggil polis. Sebab tu kata pelawak atas darat, dia kata menjamin kebebasan bersuara. Disiasat pertama sekali. Kerana dia kata nak menghuru-harakan negara. Saya nak huru-hara negara. Saya seorang nak huru-hara lagu mana? Huru-hara rumah pun saya tak berani marah bini. Ni huru-hara negara. Ahlan Ustaz Kamarul Zaman. Ada Jurutankuasa Badan Pembangunan PAS Negeri Terengganu. Jadi hadirin dirahmati Allah, mereka hari demi hari terus menzalimi rakyat, menyekat kebebasan bersuara, menidakkan hak rakyat. Mereka buat zalim, dan mereka kena ingat, kita orang-orang yang dizalimi, doa kita mustajab. Mereka boleh buat macam-macam dengan kekuasaan, tapi mereka lupa, jangan lupa ada Allah yang maha berkuasa, dan doa orang-orang zalim akan didengari. Doa orang yang dizalimi akan didengari. Dan kita panjatkan doa agar Allah beri kemenangan dan Allah melakukan perubahan bagi negara ini dengan memastikan mereka yang layak untuk memerintah. Jadi itulah saya kira sikit daripada ceramah saya pada malam ini. Terima kasih ruang yang diberikan. Wallahu ta'ala alam. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma rabbi. Tak boleh. Hamba kalau murabbi hamba mari habis lalu mudah. Murabbi apa bagi dah ada lalu. Tua Pengarah Pilihan Raya Dewan Pemuda PAS Pusat. Begitulah harapan yang dipohong kepada pemuda-pemuda di Kemaman, supaya sama-sama bergemeling tenaga dengan orang tua, buat kerja, pakat tarik, seorang kalau boleh tu seorang 2-3 kena tarik seorang. InsyaAllah kita akan dapat menambah majoriti di Parlimen Kemaman ni. Kita tak sedar 27, 28. Kalau boleh nak 30 lebih. Kalau boleh 35 tu lagi baik. Ianya akan memberi kejutan kepada kerajaan yang memerintah pada insya-Allah. Boleh tak pemuda? Insya-Allah boleh. Dan untuk seterusnya kita mendengar
taujihah daripada matang Ketua Pemuda PAS Negeri Terengganu Al-Fadhil Ustaz